Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini 21 Oktober 2022 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir tadabbur surah Ali Imran siri yang ke-14 ayat 48 hingga 51 insya-Allah. Ayat 48 hingga 51, di mana dalam ayat-ayat yang kita bincangkan ini kita akan bincang tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dan beberapa mukjizatnya. Kisah Nabi Isa dan juga mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Isa. Jadi Nabi Isa ni di antara nabi yang pelik. Sebab apa dia pelik? Karena dia lahir tanpa bapa. Dia hanya ada mak saja. Tetapi dia menjadi tanda kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dia jadi tanda kepada keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, iaitu beriman, percaya dan mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala gambarkan kepada kita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik para pelajar, para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat dulu, kita baca, kemudian kita pergi pada terjemahan dan juga kita akan pergi kepada huraian dia dan beberapa kata penutup yang disebut dalam bahasa yang diguna dalam kitab Aisarut Tafasir ini, dia panggil hidayatul ayah. Hidayat al-ayah. Mari kita baca ayat surah Ali Imran ayat 48 hingga 51. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Kita pergi kepada terjemahan ayat. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil.
Dan Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurah, dan Injil. Tengok dalam nota kita, apa maksud kitab di sini? Alkitab. Alkitab dengan mana al-khatt wal kitabah. Iaitulah menulis. Al-kitabah dengan mana menulis. Khat tu tulisan dan menulis. Kita kan kalau orang belajar sekolah Arab, dia panggil subjek khat. Khat tu kita belajar seni. Seni tulisan. Ada khat kufi, khat sulus, macam-macam nama khat, nama jenis-jenis khat. Kalau kita baca komputer pun ada khat jenis macam kan, tradisional Arabik lah. Ada New Time Roman, macam-macam dia punya nama, itu dikira khat. Adapun kitabah, tulisan. Makna Nabi Isa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam ini di antara keistimewaan dia, iaitulah dia menulis. Ini sangat-sangat berbeza dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama Al-Ummi. Apa makna Al-Ummi? Yang tak menulis dan tak membaca. Mana Nabi Isa ni agak kontra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menulis tak membaca, ummi. Tapi Isa wa yu'allimuhul kitab ay al-kitabah, al-khat wal kitabah. Satu. Makna Nabi Isa ni orang yang pandai menulis, orang yang boleh menulis. Zaman dia tu zaman orang menulis. Sebab itulah kerana itu pengikut-pengikut Taurah, pengikut Injil dikenali dengan nama Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, mana orang yang ada kitab, yang boleh menulis, boleh membaca. Dia panggil Ahlul Kitab. Zaman kita ni ada Ahlul Kitab. Baik, saya nak ada cerita selingan tentang Ahlul Kitab ni, tapi nanti dulu kita tamatkan perbincangan ayat dulu. Kalau saya terlupa, tuan-tuan boleh tanya apa cerita Ahlul Kitab yang Abu Anas nak cakap malam ni. InsyaAllah. Al-hikmah. Tengok, hikmah. Apa makna hikmah dalam maksud ayat ini? Sebab tu sana terus terjemahan dan kita combine, kita kembar terus dengan syarhul kalimat. Supaya kita tak ulang dua kali cerita kita ni, tidak, masa kita sangat terhad. Kalau kita ulang dua kali, maknanya kita tak cukup masa. Jadi tak boleh ulang dua kali. Al-hikmah di sini, tengok, al-hikmah bermakna al-ilmu sahih wal isabatu fil umur. Iaitu ilmu yang benar dan ketepatan dalam segala hal. Satu ilmu yang kita bawa itu, hikmah itu maknanya ilmu yang benar dan tepat dia punya perbincangan, wa faham asrar at-tashri' al-ilahi, dan pemahaman akan hal-hal yang tersirat dalam hukum Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata hikmah, hikmah ni banyak definisi dia para jemaah sekalian. Ada ulama yang meletakkan al-hikmah tu wad'u syai' fi mahallihi. Hikmah ni kita letak satu benda di tempat dia, itu dia panggil hikmah. Bijaksana orang tu. Sebab itulah selipar orang tak pakai di kepala. Selipar orang pakai di kaki. Tapi kita sekarang ni sebahagian orang ni ambil logo capar letak di kepala. Kita kata itu logo. Dia tak pakai apa selipar atas kepala. Kalau dia pakai juga, kita kata orang ni ada masalah besar lah. Jadi jangan jadi orang pelik. Itu makna hikmah, meletakkan satu benda di tempat yang sesuai dengan dia. Itu dia panggil hikmah. Maka dalam kata mufradat ini, ketika menghuraikan makna hikmah, yang pertama dia kata al-ilmu sahih, ilmu yang benar. Mana Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Isa AS ilmu yang benar, ai min indillah, daripada si Allah. Bukannya Nabi Isa bermimpi, bukannya Nabi Isa reka-reka sendiri, pergi jalan sana sini, korek sana sini, cedok sana, ciplak sana. La. Dia mari daripada si Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang pentingnya
al-isabatu fil umur. Tepat segala perbincangan dia tepat, betul, dan faham, memahami rahsia perundangan, rahsia syarak. Ini penting ni dalam bab kita ni. Bila kita panggil memahami rahsia syarak, kita sebenarnya tak adalah macam orang faham ajaran sesat tu. Dia kata ilmu kita ni ada hakikat, ada makrifat, ada yang tersembunyi, ada yang terserlah, sehingga timbulnya ilmu isi. Sehingga timbulnya ilmu ilmu batin. Ilmu ni kami punya ilmu ni ilmu batiniah. Orang yang syariat tak faham. Ini tak adalah. Dalam Islam dia tak ada batiniah, tak ada apa. Ilmu itu mari daripada Allah Azza wa Jalla, maka kita kena faham seluruhnya. Kita kena faham belaka apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan rasa pelik, tak ada. Baik. Adapun rahsia syarak, ini kita masuk sikit dalam perbincangan tentang asrarus syariah. Asrarus syariah maknanya rahsia syariat. Ada sebuah buku yang telah saya terjemahkan. Buku ni insya-Allah sedang reprint sekarang ni, akan cetak balik, dan kita harap buku ini akan dibaca di mana-mana tempat yang sesuai insya-Allah. Nama dia Keindahan Islam. Nama dia ai Mahasinul Islam, keindahan Islam. Di mana indahnya Islam itu? Semua hukum yang Allah Taala syariatkan kepada kita semuanya indah. Kenapa Tuhan suruh salat? Kenapa Allah suruh puasa? Puasa pula, kita duk mikir dengan otak kita, patutnya puasa daripada pukul 7 petang, maghrib sampai ke subuh. Relax lah kita tak? Kita tak kerja malam, dah maghrib tu semua kita azan maghrib, kita bersahur. Contohlah kita kata kita makan, kemudian kita solat tarawih, kemudian kita tak boleh makan lagi. Pagi esok kita nak kerja boleh makan. Itu otak kita. Kalau otak kita, pemikiran kita minta Allah Ta'ala tukar ya waktu puasa tu. Nah, daripada kita puasa siang, kita puasa malam. Kan tenang. Tidak ada sebarang uzuran lagi. Orang nak kerja pun pendekkan masa. Pukul 6 petang semuanya kena berhenti. Boroh-boroh tak adalah. Sebab dia nak mula puasa pukul 7.30. Contoh. Tapi kenapa Allah Ta'ala puasakan kita pada siang hari? Sedangkan siang hari kita nak bekerja. Maka terjawab dalam buku kita ni, rahsia keindahan Islam itu duduk di sebalik hikmat perundangan. Maka Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah Taala ajar kepada dia hikmah, kebijaksanaan, wat Taurah, Allah Taala ajar kepada dia Taurat. Kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Musa. Tapi oleh kerana Musa itu datang dekat dengan masa Isa, dan kitab itu masih lagi diguna pakai, maka dipakainya Taurat wal Injil dan Injil. Nanti ada orang pening pula. Dia kata, kenapa tak sebut Quran? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat Al-Quran belum sampai masa. Sebab Al-Quran belum turun. Al-Quran turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata Nabi Isa, na'am, sahih. Pandangan yang katakan Isa akan berpegang dengan Quran bila dia turun nanti dari langit di akhir dunia esok. Dekat nak kiamat, Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa dari langit, dan dia akan berdepan dengan Dajjal. Dia akan bunuh berdepan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Nabi Isa akan wafat pada ketika itu. Jadi bila timbul soalan, Nabi Isa akan guna syariat mana ketika dia turun? Jawab dia tak guna lagi Taurah walal Injil, tetapi Nabi Isa akan menggunakan Quran. Kerana dua kitab yang terawal telah dimansuhkan hukumnya oleh Allah Azza wa Jalla dan diganti dengan Al-Quran sebagai kitab penamat, kitab yang terakhir kepada seluruh manusia sehingga hari kiamat. Baik. Itu terjemahan ayat wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Al-an nantaqi ila al-ayah ayat yang ke-49. Ayat 49. Wa rasulan ila bani Israil. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel. Siapa dia? Isa. Nabi Isa rasul kepada Bani Israel. Nabi Isa bukan rasul kepada Bani umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rasul. Sebagaimana tilkar rusulu.
rasul-rasul yang lain. Kita wajib beriman kepada Isa, Musa, Ibrahim, Yusuf, siapa saja, Hud, Saleh, Nuh, semua tu kita wajib beriman. Tetapi dalam pelaksanaan undang-undang, kita mengatakan undang-undang Isa sudah tamat dengan datangnya Al-Quran. Nah, jadi Isa dia rasul pada Bani Israel. Makna Isa masih lagi dalam kumpulan bersifat lokal, tempatan. Kan adalah hadis Nabi kita sebut, bu'istu ilan nasi kafah, aku dibangkitkan kepada manusia seluruhnya, sedang nabi-nabi yang lain bu'isa ila qaumihi khassah. Nabi yang lain dibangkitkan kepada kaumnya sahaja, tapi aku kepada seluruh manusia. Ajamiyun wa Arabiyun, Ingliziyun wa Malayuwiyun, Siniyun wa Hindiyun. Maknanya Cina, India, orang putih, orang Jepun, orang hitam, orang putih, semuanya di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Nabi Isa dia pergi kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, dia kata apa? Wa rasulan ay wa ba'ashu rasulan. Allah Taala hantar dia menjadi rasul pada Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Dia telah berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan kamu. Tengok dia kata bi ayatin. Apa makna ayat di sini? Tengok. Ayah bermakna alamatun dalatun ala risalatihi. Sebagai ayat maknanya sebagai tanda yang membuktikan di atas kebenaran kerasulannya dan sidqu nubuwatihi, dan kejujuran benar pengakuannya sebagai nabi. Itu makna ayah, tanda. Apa dia tanda? Tengok beberapa tanda yang akan disebut oleh Sayyidina Isa kepada kita dalam ayat ini biiznillah. Yang pertama, pelajar-pelajar tulis. Tanda yang pertama, anni akhluqu lakum minat-tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ini letak ini nombor satu. Nombor satu, iaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Dia ambil tanah, dia buat burung. Kemudian aku meniupnya. Yuk. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini mukjizat. Satu. Yang kedua, tulis nombor dua. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ubri'ul akmaha. Satu, dua. Maka aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Mana orang ni lahir buta, mari jumpa Nabi Isa AS, masaha, dia sapu mata, celek. Maknanya para jemaah sekalian, Nabi Isa sudah ada ilmu lasik. Lasik orang panggil. Lasik. Ilmu lasik ini sudah ada. Sudah ada. Maka dia boleh sembuhkan mata orang. Macam kita kata lasik lah sekarang tak, zaman kita hari ni. Lasik ni pelik tahu. Saya dah cuba. Sebab tu saya boleh bercakap. Abu Anas dah cuba mata kita dulu, dia panggil rabun dekat. Kita tengok jauh boleh, tapi bila kita tukar dia punya lasik tu, boleh baca. Tapi lepas pada 10 tahun dia kabur balik. Iyalah makhluk ni gitulah suasana. Tapi bila Nabi Isa AS, wa ubri'ul akmaha, aku boleh sembuhkan orang buta. Tengok. Dia kata apa? Akhluqu lakum, aku buatkan satu bentuk untuk kalian, bukan menciptakan dari arti membuat dari awal, sebab kemampuan untuk itu hanyalah milik Allah. Mana Nabi Isa ni bukan buat daripada awal, cuma dia bentuk. Macam kita hari inilah. Saya buat roti.
Kita bukannya buat gandum, kita ambil gandum yang sudah ada, diuli, kemudian ambil roti. Nabi Isa bukan dia buat semua makhluk itu. Cuma dia ambil tanah, kemudian dia uli, kemudian dia buat bentuk burung. Mana dia buat bentuk burung? Satu, bentuk seperti burung. Bentuk seperti burung. Dia kata, kahai'atit tayri. Ada cerita juga, tengok nota kaki tu. Nota kaki di bawah. Qila. Kalau kata qila ni maknanya cerita tu cerita orang cakap je lah. Betul tak betul, wallahu alam. Sebab tu penterjemah ni kata kononnya. Ada orang cakap, ada orang bilang, ada orang kata. Kononnya. Apa yang dikononkan itu? Orang-orang Yahudi lah yang memohon diciptakan bagi mereka seekor kelawar. Dengar cerita kelawar. Dia panggil bahasa Arab kata kelawar, dia panggil khafash. Kha, fa, alif, shin. Khafash. Kelawar. Kerana kelebihan kelawar sungguh menakjubkan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dengar ni cerita pelik malam ni, cerita kelawar. Kita aja dah tengok kelawar. Tengok kan? Tapi tak tahu apa pun. Tak tahu dia punya kepelikan dia. InsyaAllah dalam ilmu tadabbur kita ni kelawar pun kita bincang. Di antara keajaiban kelawar, kelawar ni tercipta dari daging dan darah. Boleh terbang tanpa bulu. Tengok. Dia tak ada bulu, dia boleh terbang. Dia terbang. Beranak sebagaimana haiwan beranak lainnya. Dan tidak bertelur seperti burung. Dia jenis terbang tapi dia beranak. Dan ia punya air susu untuk menyusu anak-anak dia. Boleh tertawa seperti manusia. Kelawar boleh tertawa. Dan datang bulan seperti kaum wanita. Mari haid juga dia punya kelawar ni. Sebab tu dia boleh beranak. Dan ia tidak boleh melihat dalam terang cahaya siang hari dan tidak boleh pula pada kegelapan malam hari. Maknanya bukan dia celik sentiasa pada waktu malam. Ia hanya boleh melihat pada 2 waktu saja, iaitulah 1 jam sesudah tenggelamnya matahari dan 1 jam sesudah terbitnya waktu fajar. Wallahu alam, saya baca apa yang ada dalam kitab ini. Sekiranya tuan-tuan ada maklumat yang bercanggah ataupun berbeza, boleh maklumkan untuk kita kongsi-kongsikan tentang apa yang dibincangkan di sini. InsyaAllah. Saya cuba juga cek tadi sekejap, tapi kerana masa terlalu kesuntukan hari ini, terlalu banyak program, jadi kita tak sempat nak tengok keajaiban kelawar lebih daripada apa yang disebut dalam kitab kita ni. Wallahu alam. Tapi kalaulah tuan-tuan dan puan-puan ada maklumat lebih tentang kelawar, dipersilakan untuk nyatakan kepada kepada pihak kami lah, kepada kita semua. Jazakumullahu khairah. Baik. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, dia boleh buat bentuk burung. Bentuk burung, kemudian dia tiup burung, jadi hidup. Satu. Yang kedua, wa ubri'ul akmaha, dia boleh menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Jadi oleh sik tu tak ada orang buta. Orang dah celik, orang dah ada mata, dia ada mata, cuma kabur, orang panggil tak. Mata kita bela, tak apa nampak, boleh dibaiki. Tapi Isa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam, dia boleh daripada orang tak nampak lagi. Daripada orang tak nampak, asal lagi buta daripada dalam perut lagi, Isa boleh sapu dan boleh kembalikan penglihatan dia. Allahu akbar. Yang ketiga, wal abras. Tanda. Yang ketiga, wal abras. Apa dia abras? Dan orang yang berpenyakit sopak. Apa dia penyakit sopak ni? Abras orang yang berpenyakit sopak. Orang yang berpenyakit sopak ni maksud dianya penyakit kusta. Allahu akbar. Penyakit kusta suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Payah nak sembuh penyakit ni. Baik oleh kedoktoran moden ataupun ahli perubatan lama. Memang payah ni kusta ni.
Dan sopok adalah warna kulit yang menjala pada kulit manusia. Sopok ni orang panggil bala, penyakit kulit. Penyakit kulit jadi bertukar warna lah macam-macam, maka itu dia panggil penyakit sopok. Penyakit sopok ni penyakit kulit lah. Kalau orang mari kerapu kulit, mari jumpa Nabi Isa AS, dia sapu hidup. Itu di antara sebab nama dia Al-Masih. Nabi Isa ni tukar sapu je. Dia sapu hidup. Sapu penyakit sopok hilang. Sapu mata buta celek. Sapu penyakit itu dipanggil penyakit sopok ataupun penyakit akmah, penyakit buta. 3. Yang keempat, ni berat lagi ni. Yang keempat, wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Siapa dia ke orang mati yang telah dihidupkan oleh Isa? Ada dalam riwayat ni. Dalam riwayat dia kata Ruwiya ni maknanya riwayat lah, riwayat cerita. Tengok nota 98 bagi jemaah yang ada kitab. Nota 98 tu dia kata Ruwiya. Ruwiya ni diceritakan, dikhabarkan bahawa Nabi Isa menghidupkan 4 orang. 4 orang yang dia pernah hidupkan. Satu yang pertama dia panggil Sam bin Nuh. Anak Nabi Nuh. Al-Azir. Azir ni sahabat dekat dengan Sam. Dia pergi hidup boleh. Yang ketiga Ibnul Ajuz, anak laki-laki dan seorang wanita tua. Yang keempat Wabnatul Ashir, dan anak perempuan dari seorang anak laki-laki yang masih berumur 10 tahun. Itu je yang maklumat yang kita adanya. Dia kata Ruwiya, diriwayatkan Nabi Isa bukan dia setiap orang mati dia pergi hidup balik. Tak, 4 orang ni saja yang dikatakan dihidupkan balik oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai bukti kuasa Allah, sebagai bukti mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Mana dia hidup balik orang tu 4 orang yang dikatakan. Apa lagi yang kelima. Tulis. Yang kelima, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku khabarkan kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Subhanallah. Nabi Isa ni Allah Ta'ala bagi wahyu kepada dia, kawan kamu tu dia makan apa? Makan roti dengan zaitun contohnya. Dia minum madu ke apa benda. Yang pentingnya dia boleh maklumkan menu yang dimakan oleh kawan dia tu. Dan juga apa makanan yang disimpan di rumah dia. Subhanallah. Jangan kata Isa tahu benda gaib. Sebagai mukjizat dia, Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu, maklumat, dia boleh cerita. Zaman kita ini kalau ada orang mengaku benda gaib, itu tak betul. Itu main dengan jin, main dengan syaitan. Jin ni dia betul sekali. Ingat tuan-tuan, jin dia betul sekali tapi dia tipu 100 kali. Sekali dia betul, kita pun cakap dengan orang memang betul sungguh yang sekali tu. Kemudian dia akan tipu 100 kali. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada ditipu oleh puak-puak jin, puak syaitan. Maka kita pergi percaya dengan bomo-bomo, dukun-dukun yang mengaku benda gaib. Kita kata wal'iyazubillah. Kita melindungi dengan Allah. Baik. Berapa dah Nabi Isa punya tanda mukjizat? 5 perkara. Inna fi dzalik. Sekejap. Tengok dia punya syarhul kalimat dulu. Bima tadakhirun, yang kamu simpan. Apa makna tadakhirun? Yang kalian tahan dan sembunyikan dari anak-anak kamu berupa makanan dan lainnya. Jadi ibu ke ayah dia ni dia simpan makanan tu supaya anak dia tak habiskan semua.
Kita dah bagi kota untuk hari ni ada, tapi yang lebih tu disimpan. Jadi aku tahu hak mu simpan tu. Dulu bukan macam kita simpan barang dalam peti berbulan-bulan. Akhir kali bila peti penuh barulah operasi keluarkan barang-barang. Duk fikir nak letak kat mana barang ni. Yang ni dah lama, yang ni dah lama, akhir kali dia buang semuanya. Waktu dulu waktu beli banyak-banyak, simpan dalam peti akhirnya tidak termakan. Tapi orang dulu makanan dia sekadar simpanannya sedikit. Dia kata aku tahu apa yang kamu simpan di rumah kamu. Baik. Dia kata apa di akhir ayat? Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagi kamu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Maka Nabi Isa cabar puak-puak Bani Israel, apa yang aku buat ini, apa yang aku cerita ini adalah mukjizat menandakan kebenaran aku, bukan tanda ketuhanan aku, tidak sama sekali. Sebab apa dia nafikan? Jadi kita kena tengok para jemaah sekalian. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam ini Allah beri mukjizat dia. Allah beri mukjizat kepada mereka mengikut kepahaman semasa. Jadi contohnya Nabi Musa. Oleh kerana zaman dia tu zaman sihir, maka Allah hantar mari bentuk mukjizat dia macam ahli sihir. Dengan tongkatnya yang boleh jadi ular, tangan dia yang mengeluarkan cahaya, jadi macam orang tengok sihir ni. Mana Nabi lah Musa ni tak adalah. Tapi Nabi Isa oleh kerana zaman tu puak-puak Bani Israel duk kata dia ni anak Tuhan lah, dia ni salisu salasa, satu dari tiga. Maka Allah uji mereka dengan mukjizat Nabi Isa macam kuasa tu. Pelik. Buat burung boleh tiup hidup. Ini Tuhan je macam ni. Isa tak mengaku Tuhan. Dia Tuhan lah tu. Sebab tu dia boleh hidupkan orang mati. Tengok. Jadi Allah Ta'ala beri ujian kepada orang mengikut kepahaman mereka. Mengikut kepahaman mereka. Walaupun Nabi Isa menafikan dia ni Tuhan, tapi orang tak percaya. Dia Tuhan dah. Macam cerita geng-geng ajaran sesat di zaman Sayyidina Ali. Dia kata Ali Tuhan. Dia kata Ali itu Tuhan. Ali kata, kamu hendaklah taubat. Kalau kamu tak taubat, kamu kata aku Tuhan, aku akan bakar kamu. Jadi ketua dia kata, dia kata, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Dia kata tak ada orang yang menyeksa orang dengan api kecuali dia tu pemilik api. Mana dia Tuhan lah tu. Subhanallah. Kebengongan puak-puak ajaran sesat ni, dia boleh takwil sana sini. Yang pentingnya dia boleh kona, dia boleh pergi sehingga dia jadi apa? Jadi apa? Sehinggalah dia tak akan terima kebenaran. Macam zaman kita hari ni kan. Ini selinganlah. Zaman kita hari ni, orang yang dia suka, dia akan takwil lah. Marilah apa saja pun. Orang mengaku cucu Nabi pun kita usung sana sini. Orang Kelantan kata arak sana sini, bawa sana sini, percaya. Kan? Orang tunjuk bukti-bukti yang tidak baik. Contohlah ni, saya tak tuju pada yang datang tu. Maknanya yang pentingnya, kita tidak akan menerima hujah dan kebenaran sekiranya ia bercanggah dengan kehendak nafsu yang ada dalam diri seseorang itu. Jadi nafsu itu kuat, dia punya kontrol. Tengok Nabi Isa AS ni, Allah Ta'ala uji mereka Bani Israel dengan apa? Dengan mukjizat dia yang berbentuk macam apa yang mereka faham. Cabaran besar. Baik. Mari kita pindah kepada ayat 50. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wal Injil. Maaf. Ulang balik. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan aku datang kepadamu membenarkan kitab Taurah yang datang sebelumku. Maknanya lima baina yadaya. Tengok dia punya makna kalimat yang datang sebelum aku.
Makna sebelum aku Taurat. Sebelum aku Taurat. Aku membenarkan kitab Taurat, ianya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam bahasa Arab dipanggil min mishkatin wahidah, daripada sumber yang satu. Taurat dengan Injil dekat sebab apa? Sebab dia berdatang daripada sumber yang sama, iaitulah min indillah, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dia bukan daripada orang lain. Lagi? وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu. Jadi halal macam mana pula, haram macam mana? Tengok dia punya mufradat lah. Mufradat ataupun dia panggil kalimat. Tak apa, kalau tak ada sini kita pergi dalam huraiannya nanti insya-Allah. Menghalalkan sebahagian yang telah diharamkan untuk kamu. Jadi dari Bani Israel ini dia ada dua kategori. Suatu memang hukuman Allah. Allah Taala hukumkan apa yang Tuhan hukumkan, benda itu haram mengikut syariat. Macam mencuri, zina, bunuh orang dengan sengaja, itu dipanggil perbuatan haram yang tidak boleh dihalalkan. Tetapi ada perkara, contohnya Bani Israel mengharamkan mereka makan lemak. Mereka makan lemak. Susah. Tuan-tuan tengok sini senang. Tengok ni nota 99. Nota 99. Yang dimaksudkan di sini ialah apa yang pernah diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka pada zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Musa AS, Allah Ta'ala telah haramkan seperti haramnya makan lemak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa diharamkan pada Bani Israel zaman Nabi Musa makan lemak? Sebab mereka sendiri, harrama Isra'ilu ala nafsihi. Bani Israel sendiri yang mengharamkan benda tu kat atas diri, sebab dia kata sebab makan lemak ni bawa penyakit gini, dia pun tak mau. Maka Allah kata haramkan benda tu. Bila mari zaman Nabi Isa, tak ada sebab. Macam kita ni lah, setengah orang ni kata dia ni tak boleh makan daging sebab darah tinggi, kolesterol, tak boleh makan udang sebab gout. Jadi kita kata benda tu tidak haram ikut syariat, tapi kamu yang mengharamkan. Jadi oleh kerana Bani Israel mengharamkan makan lemak, mari zaman Nabi Isa AS dia kata kita cancelkan hukum tu. Zaman kita ni lemak lah paling syok. Paling sedap sekali. Seorang buat sate kalau tak ada lemak, di tengah-tengah tu memang tak sedap kan. Kering je daging, contoh. Jadi Nabi Isa kata aku bongkar balik, tarik balik, uhilla lakum, menghalalkan balik apa yang haram pada zaman Nabi Musa. Masih lagi dalam nota 99, ada pun sesuatu yang memang secara prinsip telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla kerana memang sebagai hal yang harus yang patut diharamkan, maka hal itu tidak dihalalkan untuk mereka, seperti mencuri, berzina, makan riba. Hukum-hukum ini tidak pernah dihalalkan selama-lamanya. Jangan salah faham pula. Nabi Isa dah halalkan lah, dihalalkan benda lain. Awak jangan kelentong. Jangan pergi cari benda yang tidak dihalalkan untuk dihalalkan. Kita kata ini satu kekelentongan yang dahsyat yang dibuat oleh puak-puak yang tak kerti, yang kerah kepala ini. Baik. Wahillakum wajitukum bi ayatin mir rabbikum. Yang ketiga, peranan Nabi Isa, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Jadi aku bawa mukjizat daripada Tuhanmu. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Kerana itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mu takut pada Allah Taala, taat pada perintah aku dalam ajaran yang aku sampaikan kepada kamu, min indillah, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Apa yang aku sampai dari Allah, kamu semua kena ikut, kamu semua kena dengar, kamu semua kena patuh. Baik. Ayat yang terakhir dalam ayat kita ni. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh.
Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Kerana itu sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang betul duduk di mana? Duduk di jalan Allah Azza wa Jalla. Tengok dia kasar benda. Inna Tuhan sembahanku dan Tuhan sembahan kamu Allah. Kerana itu kamu mesti menyembah Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah secara ringkas-ringkasnya terjemahan dan huraian ayat secara ringkas lah. Senangnya secara ringkas lah. Baik, sekarang ni kita pergi kepada makna al-ayah, makna ayat 48-51 ni secara umum. Tadi kita ambil per ayat, satu-satu ayat kan. Yang ni kita orang panggil ikut tajuk. Perbahasan kita ikut tajuk. Baik. Ma zala siyaqu fi bayani haqiqati Isa. Susunan ayat-ayat ini masih menjelaskan tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam. Ini kita sebab dia masih lagi dengan kita mula ayat dulu dengan Nasara Najran yang mentaklihkan Nabi Isa alaihissalam. Maka sekarang ni kita nak bongkar, kita nak dedahkan kepahaman salah. Buruk sangka kamu hei Bani Israel terhadap Isa alaihissalam mesti diperbetulkan. Nabi Isa utusan Allah, Abdullahi wa Rasuluh, bukannya anak Tuhan ataupun salah satu daripada tiga. Tidak. Jadi ayat-ayat ini masih menjelaskan tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Satu, bukan anak Tuhan. Dua, atau Tuhan yang lain di samping Allah, semuanya tidak. Di sini Allah Ta'ala memberitahukan bahawa dia menciptakan Isa dengan kalimah kun, jadilah. Dan diajarkan kepadanya menulis. Kita dah jawab panjang tadi tentang menulis. Hikmat. Kita juga dah bincang tentang hikmah, maknanya kebijaksanaan dan juga ajaran yang benar. Itu makna hikmah. Dan diajarnya kitab Taurah dan kitab Injil. Jadi kitab Taurah ni Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika dia bermunajat. Kitab Injil pun sama juga diturunkan kepada Nabi Isa melalui Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala mengutus Isa sebagai Rasul pada Bani Israel, maka Nabi Isa alaihissalam pun memberitahukan kepada mereka bahawa dia telah menghadirkan sebuah ayat, sebuah tanda, bukti kerasulannya dari Allah Azza wa Jalla. Ayat atau bukti tersebut berupa kemampuannya. Tadi kita dah baca, yang pertama membentuk burung yang dibuat dari tanah basah, tanah liat, lalu ia meniupkan roh ke dalamnya, maka dia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dia buat, dia tiup, burung terbang. Sudah. Kalau tidak Tuhan, mana boleh buat? Itu jadi pening pula buat geng-geng yang mengatakan Isa tu anak Tuhan. Dia kata, Tuhan dah tahu. Mana boleh buat macam ni? Satu. Yang kedua, Nabi Isa juga mampu menyembuhkan orang bisu. Orang yang bisu dilahirkan dalam kebisuan. Memang dia bisu daripada budak lagi. Dia kata bisu ni. Dan orang yang sakit sopak. Dia kata orang bisu sini. Yubri'ul akmaha wal abrasa. Orang buta tadi. Orang buta. Orang buta yang lahir dengan keadaan buta tu akma. Dia tulis bisu sini, tulis buta itu. Dan orang yang sakit sopak pada kulitnya. Orang penyakit kulit. Orang Kelantan kata bala kulit dia ni. Bertapur habis dah. Nabi Isa gosok je, selesai. Dan apa lagi ni?
dan juga menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tadi dalam riwayat mengatakan Nabi Isa menghidupkan berapa orang? Ada 4 orang yang dihidupkan. Kita kata wallahu a'lam 4 orang yang dihidupkan itu. Maka Nabi Isa pun benar-benar melaksanakan ucapannya itu. Beliau mengucap orang yang kulitnya cacat kerana penyakit sopok, maka dengan izin Allah penyakit tersebut sembuh seketika. Bani Israel kemudian meminta beliau agar menghidupkan Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, lama dah mati. Maka dengan izin Allah beliau pun dapat menghidupkannya. Nabi Isa juga boleh memberitahukan, meneka apa-apa yang sedang mereka makan di rumah-rumah mereka dan apa saja yang mereka simpan, dan simpan itu, maka tekaan Nabi Isa ini tak pernah meleset. Maknanya betul, tepat sama sekali. Kemudian Nabi Isa mengatakan pada Bani Israel, sesungguhnya semua mukjizat tersebut menjadi tanda bukti bagi kamu di atas kebenaranku. Aku bukan cakap buah, bukannya buah-buah saja. Apa yang aku cakap itu yang benar. Dan kamu memang jika kamu memang beriman, kerana itu kamu mestilah beriman kepadaku dan tidak mendustakan aku. Kerana aku datang diutus kepada kamu untuk membenarkan dan mendukung ajaran Taurat yang datang sebelum daripadaku. Dan aku datang untuk menghalalkan kepada kamu sebahagian dari apa yang pernah diharamkan ke atas kamu. Tadi contoh kita dah buat, di antaranya haram makan lemak, maka dihalalkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Zaman kita hari ini tak ada masalah apa, tak. Sate berlemak dipersilakan. Kalau naik kolesterol, cari doktor. Dia kata apa? Hal itu lebih baik dan sebagai rahmat bagi kamu, maka berimanlah kamu semua kepadaku, akan tetapi. Akan tetapi inilah yang kita bimbang para pelajar sekalian. Akan tetapi Bani Israel mendustakan Nabi Isa, maka beliau mengatakan kepada mereka, takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku, nescaya kamu akan hidup selamat dan bahagia. Jadi kita hari ini pun kita ambil pengajaran daripada Nabi Isa ni, kalau kita nak bahagia, kita kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Isa memberitahukan kepada Bani Israel bahawa Allah Taala adalah Tuhan dia dan Tuhan mereka. Kerana itu mereka mesti menyembah Allah agar mereka menjadi hamba-hamba yang sempurna dan beruntung. Kerana sesungguhnya menyembah hanyalah kepada Allah semata-mata dan mengikuti aturan syariatnya merupakan jalan yang lurus yang akan menghantarkan mereka, membawa mereka kepada kesempurnaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita kena ikut jalan Allah, barulah kita selamat, insya-Allah. Siapa nak selamat, ikut jalan Allah, jangan ikut jalan-jalan yang lain, yang jalan-jalan syaitan ataupun mana-mana saja jalan yang tidak baik. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah makna ayat secara umum. Sekarang kita berpindah kepada hidayatul ayat. Hidayah petunjuk ataupun pelajaran yang dapat kita ambil daripada ayat 48 hingga 51 ini. Apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, kemuliaan menulis dan keutamaannya. Sebenarnya orang yang boleh menulis, boleh membaca ni banyak kelebihan dia. Macam mana dia nak jadi dia, sebab tulisan itu adalah kita boleh meluahkan apa yang terkandung dalam hati kita. Kita tulis, cakap apa benda, dan kita boleh mentasjil, merakamkan ilmu yang kita ada. Kita dah baca banyak study sana, kompos ini, macam mana kita nak publishkan apa yang kita faham, apa yang kita dapat hasil daripada dapatan kajian kita tu, kita tulis. Jadi kelebihan menulis tu banyaklah. Nabi sendiri suruh kita menulis, walaupun dia sendiri tak menulis, tak membaca, tapi Nabi suruh tulis. Dia kata tidak layak bagi seorang mukmin yang ada beberapa perkara dalam hidup dia, dia tidur 1 malam, 2 malam, tidak ada wasiat yang tertulis dekat kepala tidurnya. Kena tulis.
Kita sekarang ni banyak sekali masalah yang kita hadapi. Kita ada tanggungjawab, ada amanah, orang wakilkan kita. Kita kena tulis semua tu sebagai wasiat yang ditulis, maktubatun yang tertulis sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir. Ini penting. Banyak lagi lah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi kalau kamu ada hutang, Allah kata tulis. Kita hari ni main-main ya, cincai kata budak-budak. Bila kawan-kawan kita berhutang, kita kata kita tulis rekod. You tak percaya ke saya ke? Dia kata, anta setengah ni Pak Haji, anta tak percaya dengan ana. Saya bukan tak percaya, tapi saya nak ikut Quran. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala yang suruh. Tiba-tiba awak kata tak percaya? La. Bila Allah Taala syariat, sudah pasti ada hikmat. Tulis tuan-tuan. Hari ni kita ingat, besok dia ingat, lusa dua-dua tak ingat. Sudah. Awak ada hutang aku? Tak ada. Bila masa aku berhutang? Kalau dia mengaku pun, ya ada hutang. Tapi berapa ya? Berapa? Terlupa dah. Sudah. Dua-dua lupa, tak tahu nak bayar berapa. Rugi kita. Kita bertanggungjawab dengan harta orang. Jadi kena ingat. Saya ingat nak hurai panjang tentang kelebihan menulis. Tapi masa kita sudah habis. Kita berpindah kepada yang kedua. Fadlul hikmah. Fadlul hikmah. Keutamaan hikmah itu sendiri. Apa dia hikmah itu? Iaitu pemahaman yang mendalam tentang berbagai rahsia yang tersirat dalam hukum syariat dan ketetapan dalam segala hal. Jadi kita kena ingatlah, rahsia-rahsia syarak itu kita kena tahu. Tengok nota di bawah kata, cukuplah sebagai bukti keutamaan dan kemuliaan hikmah dalam firman Allah Ta'ala. Allah kata apa? Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan sesiapa diberi hikmat, berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak. Allahu Akbar. Allahumma atinal hikmah. Allahumma atinal hikmah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hikmah, kebijaksanaan, kepandaian untuk memahami syariat. Kita letakkan semua perkara pada tempat yang sesuai dengan dia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahul hikmata, dan seorang laki-laki yang diberi oleh Allah al-hikmah, lalu dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Mana hikmah dengan mana ilmu. Jadi kan beberapa dua kumpulan yang boleh kita ghibtah, kita nak cemburu, kita nak dengki dengan dia. Dengki bukan mana dengki nak hilangkan nikmat dia, tapi dengki dengan makna kita nak menjadi macam dia. Satu, orang yang ada ilmu, hikmah, dia menyebarkan hikmah. Orang yang ada harta, dia infak fisabilillah. Itu dua hadis. Baik. Maknanya hikmah ni, kita tahu rahsia syariat, kita tahu apa itu maqasidus syariah, itu hikmah. Yang ketiga, perkara gaib semuanya di bawah ilmu Allah. Tetapi Allah mengajarkan sebahagian perkara gaib itu kepada para nabi sesuai dengan kehendak Allah Taala, sesuai dengan keperluan. Jadi Allah Taala ajar Nabi Isa sebab Allah nak uji Bani Israel yang kata Nabi Isa itu Tuhan. Kalau orang boleh buat benda ni Tuhan sungguh, lagilah dia orang taksub dengan Nabi Isa. Kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi keizinan untuk menyatakan tanda-tanda kiamat, asyratis saah. Bilakah kiamat? Apakah tanda kiamat? Kemudian apa yang berlaku dalam kubur, apa berlaku di hari akhirat, itu Allah Taala ajarkan kepada Nabi sebagai mukjizat yang dia boleh beritahu benda-benda yang di luar daripada kotak pemikiran manusia, dia panggil ilmu ghaib. Tapi bukan semua ilmu Nabi tahu. Bukan semua ilmu Nabi tahu. Yang Allah Taala tak ajar, dia tak tahu. Tapi mari pula kita hari ini sedang penulis-penulis lirik-lirik syair atau qasidah, kadang-kadang dia melampau puji Nabi macam kita puji Allah. Maka kita mengatakan itu kesilapan. Sebab itu kita kena semak syair-syair, nasyid-nasyid yang dialunkan, yang dilakukan oleh penasib-penasib itu ada kalanya ghulu, melampau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi larang la tatruni. Jangan melampau puji aku sebagaimana Nasara melampau puji Nabi Isa sehingga mengatakan Isa itu anak Tuhan. Jangan. Baik. Yang keempat, kebenaran mukjizat
Nabi Isa alaihissalam benar, apa yang dibawa itu benar, dengan izin Allah Azza wa Jalla menjadi ujian kepada Bani Israel. Yang kelima, tiada Tuhan yang berhak disembah lain daripada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Isa adalah kalimah Allah dan ruh darinya. Tengok, ada orang tanya banyak, apa mana ruh Allah? Jadi kita kata ruh yang Allah anugerahkan kepada Maryam, jadilah Nabi Isa. Serta sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yang keenam, perintah bertakwa dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana kebahagiaan dan kesempurnaan di dunia dan akhirat sangat ditentukan oleh kedua perilaku tersebut. Jadi kalau kita nak bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kita kena takwa, yakni takut pada Allah Taala. Kita buat ibadat kita ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, dan kita taat mana kita ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para pelajar yang dihormati, yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Taala di atas anugerah ini, walaupun di alam maya dalam masa yang singkat kita dapat memahami insya-Allah ayat 45 hingga 51 tafsir suratul Ali Imran. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada Global Ihsan yang menganjurkan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada mereka ganjaran yang baik dan Allah Taala beri kepada kita pahala mengajar dan belajar, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Datuk Dr. Abu Anas. Di ruang chat ada satu soalan. Sebentar saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Adakah kitab Injil yang disampaikan kepada Nabi Isa disampaikan melalui malaikat Jibril atau direct daripada Allah? Jazakallah khair. Baik, terima kasih kepada soalan tadi. Tadi saya dah sebut dalam perbincangan tadi, kita kata Taurat Allah Taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Tur ketika bermunajat. Tapi tidak ada riwayat yang mengatakan Allah Taala panggil Nabi Isa untuk menerima kitab sebagaimana terimanya Nabi Musa At-Taurah. Maka secara umumnya semua kitab-kitab nabi-nabi dahulu melalui perantaraan Jibril alaihi salam, sebagaimana Jibril juga telah membawa turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah. Ada lagi soalan? Itu saja soalan di chat. Alhamdulillah, terima kasih.